Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Siti Sapina Haji Hussein bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN. Kita mulakan buletin dengan rangkuman aktiviti sepanjang minggu. Jom saksikan. Khusus Kejurulatihan Hoki Tahap 1 Program Wanita dalam Sukan Anjuran MSN MHC WDS telah berlangsung pada 23 hingga 27 Julai di Kasab 4 Majlis Sukan Negara. Kursus ini telah dikendalikan oleh dua orang tenaga pengajar iaitu Encik Nasir bin Maidin dan Encik Ikmal Ja'bar. Pada hari terakhir kursus tersebut, para peserta terlebih dahulu telah menjalani ujian praktikal dan diharap objektif penganjuran kursus teknikal hoki iaitu untuk meningkatkan bilangan pegawai teknikal wanita di peringkat akar umbi dan membolehkan bekas pemain hoki wanita serta guru-guru wanita untuk memulakan penglibatan dalam bidang teknikal tercapai. Satu sesi meet and greet bersama Azim Fahmi, atlet olahraga kebangsaan telah diadakan bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Presiden 8 1 Putrajaya pada 24 Julai. Sesi perkongsian yang dihadiri lebih 500 orang pelajar sekolah ini diadakan bagi tujuan memberikan sumber inspirasi serta dorongan kepada golongan muda untuk kekal aktif dalam sukan. Turut hadir sama Yang Berhormat Hana Yeoh, Menteri Belia dan Sukan. Sesi ramah mesra tersebut turut menampilkan pemenang pingat emas 400 meter Sukan Si Cambodia 2023, Omar Osman. Majlis penyerahan kursi roda sumbangan daripada SP Setia Berhad Foundation telah diadakan bertempat di Pusat Kecermelangan Sukan Paralimpik Kampung Pandan. Penyerahan ini telah disampaikan oleh Puan Adeline Wong, Ahli Jawatankuasa Pengurusan SP Setia Foundation selaku Ketua Penjenamaan dan Komunikasi. Pihak SP Berhad juga berbesar hati menyalurkan sebanyak 20 buah kursi roda kepada atlet-atlet para negara. Turut hadir ke majlis tersebut Encik Muhammad Sofian Hamzah, Pengarah Bahagian Para Majlis Sukan Negara. Festival Sukan Majlis Sukan Negeri se-Malaysia ke-16 2023 telah berlangsung pada 24 hingga 29 Julai di Pulau Pinang. Kontijen Majlis Sukan Negara Malaysia turut diwakili seramai 61 orang pegawai dan anggota meliputi 9 jenis sukan yang dipertandingkan iaitu sukan mendaki, bola tampar pantai, bola jaring pantai, time bowling, carom, dart, bola sepak penalti, tarik tali, golf dan acara karaoke. Edisi kali ini menyaksikan kontijen Majlis Sukan Negeri Terengganu unggul sebagai juara keseluruhan dengan membawa pulang 4 pingat emas dan 2 perak, manakala Majlis Sukan Negeri Johor di tempat kedua dan Institut Sukan Negara di tempat ketiga. Majlis Sukan Negeri Sembilan telah diberi penghormatan sebagai penganjur edisi ke-17 yang dijadualkan pada pertengahan tahun 2025. Bermula 24 hingga 30 Julai 2023, Majlis Sukan Negara melalui program pembangunan bola sepak negara bergerak aktif dengan mengadakan cleaning asas bola sepak peringkat akar umbi di 9 lokasi terpilih. Melalui cleaning asas ini, seramai lebih kurang 2,200 orang kanak-kanak berjaya menimba pelbagai ilmu bola sepak daripada jurulatih-jurulatih berpengalaman NFDP. Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Hana Yeoh yang sempat meluangkan masa hadir ke beberapa lokasi penganjuran telah menyerahkan 2,000 biji bola kepada para peserta. Melalui status beliau di laman sosial, Hana mengharap dengan pemberian bola ini akan membantu kos setiap kelab untuk latihan mereka. Semoga lebih banyak program sukan sebegini dianjurkan untuk mengisi masa lapang kanak-kanak dan belia. Majlis Sukan Negara menerusi Sekretariat Kerjaya dan Pendidikan Atlet MES telah mengadakan satu bengkel allowance kebajikan dan syakam pada 1 Ogos bertempat di Everly Hotel Putrajaya. Bengkel sehari ini diadakan bertujuan untuk pemurnian skim allowance atlet, skim kebajikan atlet kebangsaan SKA dan skim hadiah kemenangan sukan syakam. Seramai 34 orang peserta telah hadir ke bengkel tersebut bagi memurnikan garis panduan sedia ada berdasarkan keperluan semasa dan beberapa faktor yang menepati setiap cadangan yang diberikan untuk dibawa kepada pengurusan tertinggi sebagai kelulusan.
Yang Berhormat Hanayo telah merasmikan majlis penyerahan jalur gemilang kontijen Malaysia ke Tamasya Sukan Remaja Commonwealth edisi ke-7 Trinidad dan Tobago 2023 pada 1 Ogos 2023 bertempat di Menara KBS Putrajaya. Kontijen Malaysia yang diketuai oleh bekas pemain badminton negara Ang Lee Peng membawa 14 orang atlet yang berumur 14 hingga 18 tahun bersama 5 orang jurulatih untuk bertanding dalam sukan akuatik renang, berbasikal dan juga olahraga. Ang Lee Peng selaku ketua kontijen tidak mahu meletakkan harapan yang tinggi dalam penetapan sasaran kontijen negara ke Sukan Remaja Commonwealth yang bakal berlangsung di Trinidad dan Tobago pada 4 hingga 11 Ogos ini. This is Commonwealth Youth, so it's a springboard for our future champion. So I think obviously each of them has got their target in mind, but let's not put pressure on them. Let them compete, and we'll see. Hopefully, with enough preparation, luck, everything plays a part, then they will do well. So we will see. 14 atlet remaja diberi tanggungjawab menggalas cabaran negara. Juga menyaksikan Muhammad Hafiq Muhammad Jafri dari sukan berbasikal dan Tan Rosin dari sukan renang sebagai pembawa jalur gemilang bagi tamasya tersebut. Perenang negara Tan Rosin yang juga merupakan pemenang 6 pingat emas Sukan Malaysia 2022 berasa cukup berbangga apabila dipilih membawa jalur gemilang di tamasya itu nanti. I feel very excited and very happy for taking the bendera of Jalur Gemilang to present Malaysia for Commonwealth Youth Games. I target to have my personal best and break my personal record in Commonwealth Youth Games, and I'm very happy to get presented Malaysia for Commonwealth Youth Games and for Malaysia. Kali kedua menjejakkan kaki ke tamasya berskala besar selepas Sukan C, Rosin berharap dapat memperbaiki catatan masa peribadi untuk 4 acara akuatik renang yang bakal disertainya pada tamasya tersebut. I'm very nervous actually, and I just want to do my best for my own result and for Malaysia. Yeah. For 50 breaststroke is 32.5 something, I think. Gejala rasuah bukanlah sesuatu yang perlu dipandang ringan. Usaha Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM melestarikan budaya integriti dalam agensi kerajaan dan korporat kini diperluaskan ke badan-badan dan pertubuhan sukan bertepatan dengan aspirasi kerajaan agar Malaysia dikenali dengan integriti dan bukannya rasuah. Program Advokasi Anti Rasuah Badan Sukan Kebangsaan yang diadakan pada 3 Julai merupakan satu usaha murni Kementerian Belia dan Sukan dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam menggerakkan inisiatif tadbir urus kewangan yang baik dalam badan sukan. Sekiranya ia tidak diuruskan dengan baik, maka ia akan merugikan para atlet yang telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mengharumkan nama negara. Tetapi peruntukan yang sepatutnya digunakan untuk membantu kejayaan mereka telah pun diselewengkan oleh sebilangan kecil individu penyewa awam yang rakus tanpa mengenal halal dan haramnya. Pada masa yang sama, Menteri Belia dan Sukan mengucapkan syabas dan tahniah atas inisiatif program sebegini kerana mampu meningkatkan rasa tanggungjawab pemimpin dan warganya dalam menangani rasuah dan salah tata kelola kewangan dalam persatuan. Majlis yang diadakan di Dewan Bankuet Majlis Sukan Negara merupakan anjuran Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia dengan kerjasama JBSN dan MSN menyaksikan kehadiran 151 wakil-wakil dari Persatuan Sukan Kebangsaan termasuklah sesi menandatangani dokumen ikrar bebas rasuah dan seterusnya bacaan ikrar yang diketuai oleh Naib Presiden Majlis Olimpik Malaysia merangkap Presiden Persekutuan Wushu Malaysia yang berbahagia Datuk Chong Kim Fat. Bahang Sukan Asia Hangzhou 2023 yang membuka tirai pada 23 September hingga 8 Oktober ini semakin dirasakan. Kontingen negara yang diketuai Datuk Chong Kim Fat kini giat mengadakan sesi lawatan dan meninjau perkembangan latihan atlet-atlet yang bakal menggalas cabaran ke tamasya sukan kedua terbesar dunia itu.
Menerusi temu ramah bersama media, Ketua Kontijen Datuk Chong Kim Fat mengesahkan seramai 294 atlet bakal membawa cabaran ke Tamasya edisi ke-19 itu. Kontijen kali ini ada atlet 294 dan sekumpulan kita dengan pengawai ada 402 orang. Dan tim kita akan bawa ke Hangzhou. Kita akan take care everybody and termasuk media dan semua kita akan latih satu bayung kita fight for our country lah, Malaysia. Semasa lawatan di pusat squash, Pengarah Kejulatian SRAM, Meja Besara S. Maniam berkata, pasukan squash yang membawa pulang 2 emas, 1 perak dan 2 gangsa di Tamasya lalu mempunyai peluang untuk mengulangi kejayaan yang lebih baik di Hangzhou. All the events, we have a chance. So we could come back with more than 2 gold medals, or we can come back with no gold medals. That is how close the competition will be. But we are hoping that our players will lift to at least get 2 gold medals in any of the 5 events we are participating in. That is the way it is, because the competition in Asia for all the 5 events is going to be close, and we are hoping that we will get 2 out of that 5 at least. Sementara itu, pada sesi lawatan di Gimnasium 2 pula, Kem Wushu Negara mengumumkan akan menjalani latihan pusat selama sebulan di Beijing sebagai persediaan bagi membawa pulang 1 pingat yang disasarkan oleh Persekutuan Wushu Malaysia. 7 atlet akan pergi ke China. Tianjin training, full training 1 bulan lebih. Lepas tu terus flight to Hangzhou. So we want to keep the performance and their really positive thinking and the mindset. They want to fight. Laporan tadi mengakhiri buletin edisi kali ini. Sebelum berpisah, jom kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Sehingga bertemu lagi di edisi akan datang.